Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat kita, insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan seorang tetamu. Okey, seperti mana yang kita janjikan, kita ada satu rancangan live FB bersama dengan saya, Bicara Santai. Okey, Bicara Santai. Pada malam ini kita bawakan untuk anda secara live FB di Facebook FH Network Channel. Seperti biasa kita bawakan untuk anda. Dan pada malam ini lebih kurang daripada sejam lah. Kita nak santai-santai saja seperti biasa, bersama dengan saya santai-santai untuk berbicara satu topik yang agak menarik jugalah. Okey. Saya rasa saya pun tak pernah dengar topik ni. Jadi kalau anda yang ingin mengikutinya secara live FB ni, dan jika anda juga ada soalan, okey, jika anda ada soalan boleh bertanya kepada ahli panel kita. Okey, ahli panel kita. Tapi seperti biasalah, seperti banyak biasa sebelum saya menjemput ahli panel kita, okey, saya akan mohon kepada anda supaya share jugalah lebih kurang, okey, selepas kita solat tarawih tadi. Kemudian kita dah moreh sikit-sikit, ada yang sempat moreh, ada yang moreh dengan colek ke malam ni. Okay, boleh tekan butang share dekat bawah tu supaya ramai lagi rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita boleh mengikuti rancangan kita pada malam ini secara live. Okay, secara live FB yang kita bawakan teristimewa untuk anda. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini. Saya sebenarnya ada tetamu, iaitu pakar lah, kita kira pakar dalam satu bidang yang dipanggil metafizik ini. Saya pun sebenarnya nak dengar juga apa sebenarnya metafizik ni. Saya sendiri pun tak tahu. Okey, jadi kita akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. Dan terima kasih kepada Balang Saifus Ratna Opik Nema ni. So kalau boleh you all share lagi lah supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana tu boleh mengikuti siaran secara live ini, dan kita manfaatkanlah program kita pada malam ini. Baik, saya tak nak cakap panjang, saya nak memperkenalkan kita punya tetamu. Okay, saya nak jemputlah. Okay, tetamu kita ni, kalau anda dapat lihat di paparan sekarang ini, inilah tetamu kita. Saya nak panggil dia Puan Nurul Huda. Okay, Puan Nurul Huda, apa khabar Puan Nurul Huda kita malam ni? Okey, sihat ke? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okey. Saya alhamdulillah aja, macam biasa aja saya ni. Okey. Kita nak kacak Kelantan ke kita nak kacak luar malam ni? Campur dah. Campur. Okey. So, kawan-kawan yang berada di sini ni, berada di Facebook Live ni, siaran kita ni clear ke tak? Kita nak tanya soalan siaran kita clear ke tak? Clear tak? Kalau clear, ayat clear. Sila bagi respon sikit, clear ke tak? Supaya kita tak kacak suara-suara. Okey, nampaknya suara clear. Okey, alhamdulillah. Okey. Alright, so kalau misal kata Puan Nurul dah sedia, saya nak soalan yang pertama lah. Okay, soalan yang pertama. Soalan pertama ni soalan basic. Soalan kita nak tahu definition, boleh ke tak? Takrifan dia, boleh ke tak? Boleh. Sebenarnya Gabriel sebenarnya apa yang dimasukkan dengan, sebelum kita pergi kepada menggali, sebenarnya tajuk yang kita nak bincang malam ni lah, menggali potensi diri itu cukup menarik sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita ni tak reti, tak tahu apa dia potensi yang ada pada diri kita ni. Duk mikir gapo hak kepandai. Kadang-kadang kita tak terjumpa apa sebenarnya kepandaian kita, kebijaksanaan kita, potensi yang ada pada diri kita sendiri. Jadi pada malam ni comel lah kita bersama dengan Puan Nurul ni. Tapi sebelum tu, boleh tak Puan Nurul bagi tahu sedikit secara ringkasnya apa sebenarnya metafizik ni? Gapo sebenarnya metafizik ni? Okey. Silakan. Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama. Terima kasih dulu saya ucapkan kepada Sefirman lah, sebab sudi untuk jemput saya malam ni berkongsi tentang
tajuk rahsia menggali potensi diri. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri dululah pada yang baru yang nak kenal saya kan. Okay, nama saya Nurul Huda. Saya umur baru 35 tahun dan saya berasal dari Bacok je. Bacok Kelantan. Okay, saya just nak bagi tahu sebenarnya saya dapat ilmu metafizik ni dah belajar dah lama lah, sejak dari tahun 2009. 2009. Masa tu kehidupan saya memang masa tu banyak sangat masalah sehinggalah saya mencari jawapan untuk menyelesaikan masalah tu hinggalah saya terjumpa ilmu-ilmu metafizik ni. Okey, di situlah saya jumpa satu persatu. Kita dah kenali bakat kita, kemahiran kita apa semua. Di situlah kita nak guna dan sekarang saya tampil untuk membantu orang yang di luar sana yang nak tahu bakat diri, potensi diri, kemahiran, apa kita nak buat, bila kita ada masalah macam mana kita nak selesai. Okay. Berbalik kepada soalan dari firman kita, di apa itu metafizik? Okay. Metafizik ini sebenarnya adalah satu kajian sains manusia, di mana kajian ni adalah ke atas bilion manusia, di mana didapatilah orang putih ni dia bijak sikit kan, dia kaji Al-Quran, dia kaji apa yang terkandung dalam contoh rahsia nombor ataupun rahsia warna aura, warna diri, warna alam, ataupun dia kaji juga di sebalik contohnya di sebalik arah. Banyaklah sebenarnya metafizik ini. Metafizik ini adalah kita nak kaji sesuatu yang di sebalik yang kita tak nampak tu. Contohlah fizik kita nampak. Contoh seorang guru, dia pergi mengajar, dia dia mengajar student dia, kita nampak perbuatan dia tadi, fizik kan, secara fizikal. Tetapi di sebalik itu, sebaliknya contoh dia mendapat rezeki berkatnya kerana dia ikhlas, ataupun kerana hubungan dengan mak ayah dia baik, ataupun zakat dia keluarkan. Maksudnya kita nak kaji di sebalik yang kita tak nampak tadi. Sebab di dunia kita sebenarnya dia ada, ilmu ni dia ada dua tau. Ilmu yang nampak dan ilmu yang tak nampak. Boleh sekarang faham tak maksudnya? Sebab Allah dah cakap kan dalam Quran, aku ciptakan setiap sesuatu tu berpasang-pasangan kan. Jadi ilmu pun macam tu juga. Ada ilmu yang nampak dan ada ilmu yang tak nampak. Sebagai contoh lah, kalau kita belajar sekarang ni kan, biasa kalau kita nak buat bisnes kan, kita kita banyak belajar ilmu marketing bumi. Ilmu marketing bumi ni ataupun kita bagi tahu ilmu yang nampak. Contoh sekarang adalah melalui media sosial, melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui TikTok, Instagram, IG kan. Dan semua sosial media ni adalah ilmu yang nampak. Untuk apa yang menjadikan bisnes kita tu orang nampak. Tapi tak ramai yang fokus kepada ilmu yang tak nampak. Ilmu yang tak nampak ni apa dia? Contohlah potensi diri kita. Potensi kita contoh melalui kajian tarikh lahir. Okey, sesuai ke kita duduk dalam bidang tu? Sesuai kita jadi cikgu? Sesuai tak kita ni berbisnes? Macam tu. Ataupun kita sesuatu yang tak nampak juga marketing ni, contoh bagaimana hubungan kita dengan mak ayah kita, hubungan kita dengan adik-beradik, sesuatu yang kita tak nampak. Tapi malam ni saya nak fokuskan kepada potensi diri, iaitu melalui kajian metafizik tarikh lahir lah. Yang tu permulaan untuk kita lebih lagi tahu tentang dunia metafizik macam tu. Okay, jelas tak penjelasan saya tadi? Okey, maknanya kita nak tengok benda di sebalik tabir lah, lebih kurang kita. Betul, di sebalik tabir tu. Kalau kita kan
kita bagi contoh lah. Sekarang ni kita boleh berhubung kan. Kita tengok telefon berdering, nampak telefon tapi ringing dia, wifi-nya mana, internetnya mana, contohlah. Kalau kita buka TV tu, kita tak nampak pun wire orang duk tengah sambung kat TV, pergi ke negara tu, negara ni, kita tak nampak pun wire tu, tapi dia ada satu di sebalik tu. Kalau ilmu sains dia panggil energi. Macam tu. Maknanya sesuatu yang tak nampak, yang kita nak kaji ni. Okey, so saya rasa siapa yang dengar pada malam ini, itu dah dari segi permulaan definisi yang telah dibagi tahu oleh Puan Nurul ni. Jadi clear lah. Kita nak tengok satu kajian di sebalik tabir. Kalau kita tengok secara fizikalnya, boleh kita nampak secara terang-terangan tak? Orang ni lagu Betul. ni pakai baju comel, muka comel, tak? Ada gaya dan sebagainya. Tapi metafizik ni kita nak mengkaji lebih pada itu, lebih mendalam. Mungkinlah kata orang putih kata don't judge the book by its cover. Kadang-kadang kita tengok dari muka depan ni comel, tetapi secara luarannya nampak comel, tapi di sebalik tu ada benda-benda lain yang perlu kita. Jadi kalau kita nak mendalami sedikit lagi lah Puan Nurul tak? So lagu mana kita nak mengkaji potensi diri ini dengan menggunakan kaedah ni? Sebab kita pun nak tahu juga, banyak kaedah atas muka bumi tadi. Saya tengok tadi Puan Nurul kata marketing bumi. Satu. Marketing bumi, marketing langit. Marketing langit tu yang tak nampak. Marketing bumi tu kita nampak. Saya duduk main dengan digital marketingnya, dengan social media marketingnya. Hari ni saya dengar benda baru, marketing bumi. Acik cerita sikit lagi mana kita, apa kaedah method marketing bumi ni untuk menggali potensi diri. Silakan. Sedap ni nak dengar. Marketing bumi, marketing langit. Marketing bumi tu lebih kepada media sosial lah. Okay. Macam yang tu mungkin kemahiran sefirman, belajar mengajar marketing, guna WhatsApp, contoh menggunakan Facebook kan. Yang tu bukan kemahiran saya. Jadi kemahiran saya adalah saya membantu untuk mencungkil, untuk kita kenal pasti apa masalah, contohlah terjadinya pergaduhan ataupun keganasan dalam rumah tangga ni, contoh ya, keganasan dalam rumah tangga, apa elemen yang menjadikan berlakunya macam tu. Jadi dengan melalui saya suka kaji melalui tarikh lahir. Okey, tarikh lahir ni dia banyak tau, dia merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Tarikh lahir ni penomboran juga adalah dia simbolik. Macam sebagai contoh lah, kalau kita tengok jam kan, jam tu merujuk kepada simboliknya adalah masa. Kalau kita tengok kg, simboliknya merujuk kepada berat. Kalau km, simboliknya adalah had laju. Jadi begitu juga dengan tarikh lahir kita, simboliknya adalah hala tuju ataupun watak, sikap dan perjalanan kehidupan kita. Jadi di sinilah kita nak kaji apa sebenarnya bakat kita. Ada orang tu bakat dia memang dengan menggunakan suara dia dapat duit. Ada orang dengan dia kena bekerja dengan orang baru dapat duit. Ada orang dengan dia banyak berdoa dia dapat duit. Macam tu. Ada orang rezekinya melalui orang lain, banyak melalui orang lain. So sebenarnya bukan kita nak percaya 100%, cuma ini hanyalah kita menggunakan sebabnya hanyalah kerana ianya adalah kajian ke atas fenomena yang pernah berlaku. Jadi hari ini saya nak berkongsi apakah bakat kita untuk permulaan. Okey. Sebagai contoh, mungkin siapa-siapa yang sedang live sekarang boleh berkongsi tarikh lahir siapa yang nak saya ulas. Apa bakat dia yang sebenar. Jadi tarikh lahir ni dia banyaklah merujuk hubungan suami isteri, bila ataupun nak cari jodoh, kita nak cari nombor yang ada chemistry, ataupun kita nak cari staff, nak cari pekerja, sesuai tak, ataupun student kan, student dia nak lepas ni dia habis belajar dia nak pergi nak nak masuk alam pekerjaan, yang mana bidang yang sesuai. Jadi banyaklah
kita boleh kaji. Cuma kita bagi satu persatu dululah. Okey. Siapa-siapa yang sedang bersama dengan kita malam ni, siapa yang sudi nak bagi tarikh lahir dia sendiri. Okey, ada di ruangan komen tu, dia dah bagi tarikh lahir 29 bulan 9 1999. Okey, semangat ni. Iman Nabilah ni 29 hari bulan 9. Okey, 29 September bulan 9 1999. 1999. Okey, sekejap ya, bagi saya masa untuk saya mengira sebab dia kita perlu kira cara-cara dia. Okey. Okey. Nabilah ni student ke? Saya tak pasti student saja kot. Okey, banyak ni. Dah bagi tarikh banyak. Ya, kita kira satu persatu dulu. Okey, sabar. Nanti kita minta Puan Nurul kira. Tapi pada masa yang sama, terima kasih juga kepada saing-saing saya ataupun student saya pun ramai masuk ni. Okey, yang support kita punya rancangan malam. Tapi boleh boleh share lagi lah. Okey, Podali pun terima kasih Podali. Ni saing kita ni. Ada kata situ kena pakat share yang mana ada tu. Terima kasih. Alright. So siapa yang ada pada malam ni, tak kira student ke, saing-saing kita ke, kita nak sambil kita nak tunggu kita nak tidur ni ataupun nak sahur ke. Okay, santai-santai. Boleh dah. Okey, Nabilah ni dari mana ni? Nabilah dari mana? Nabilah. Awak ni dari mana? Kelantan ke? Terengganu ke? Koyak sikit. Saya Nabilah. Okey, dah masuk ramai. Kita nak Nabilah dulu. Nabilah ni daripada mana? Puan Nurul kata dia nak Nabilah ni dari mana dulu? Dari mana? Okey, Nabilah. Okey. Nabilah ni adalah seorang yang sangat sangat seorang yang mudah popular, mudah dikenali, seorang yang peramah, seorang yang banyak cakap, seorang yang ada bakat suara, ada aura diri. Dengan menggunakan suara, biasanya dia akan mudah mendapat rezeki. Mungkin boleh terlibat dalam bidang sale dan marketing lah. Okey, Nabilah ni adalah seorang yang sangat berdikari, seorang yang kalau ibaratnya kalau dicampak ke laut boleh menjadi menjadi pulau. Boleh, maknanya berdikari lah. Boleh dia juga adalah seorang yang bermisi visi bermatlamat, seorang yang berfikiran global, seorang yang ada charming personality. Dia juga boleh menjadi mungkin jadi trainer. Dia ada aura lah, dia boleh jadi bercakap di dalam skop yang ramai. Lepas tu seorang yang ada gerak hati yang kuat, seorang yang agak ada juga sensitif, so kena kurangkan sikap sensitif tu sebab kalau keterlaluan mungkin akan menjadikan mudah terjadinya pergaduhan. Kalau dah kahwin ke mungkin akan mudah berlaku perselisihan faham, so kena kurangkan sensitif tu. Lepas tu Nabilah juga adalah seorang yang boleh menjadi penyampai yang baik. Seorang yang kadang-kadang tak boleh merancang. Contohlah, dia rancang nak pergi ke tempat A, last minute dia boleh tukar arah. Maksudnya boleh dipanggil ada sesuatu yang tak dirancang. Okey. Lepas tu Nabilah ni biasanya dia ada seorang yang sangat kreatif, seorang yang mungkin suka kepada kecantikan. Lepas tu dia seorang yang mudah teruja. Banyaklah sebenarnya. Okey. So itulah salah satulah yang saya boleh kongsikan watak sikap Nabilah. Sebenarnya banyak lagi yang kita hurai. Kita boleh hurai kaji tahun ini, maknanya ini kajian je ya, kajian sebab kita cuba kita tengok kan kenapa contohlah esok kita dah tahu esok ni hari hujan ni, bulan hari raya
jatuh hari apa kan, kita tengok kalender kan, tu semuanya adalah kajian lah. Jadi Okey. melalui kajian ya sebenarnya dia kita nak kaji apa yang sebenarnya yang Allah dah lorongkan sebenarnya kemahiran kita, bakat kita. Yang ni kebanyakan orang tak tahu. Sebab tu kadang-kadang kan bila kita buat bisnes ada setengah orang sampai berpuluh-puluh tahun pun tak boleh nak maksudnya hidup dalam masalah. Sebab apa? Sebab mungkin elemen dia tu tak sesuai dengan diri dia. Ada juga setengah macam tu. Ada orang setengah tu lepas kahwin hidup dia makin sukses. Ada setengah orang lepas kahwin ada je makin mundur. Sebab apa sih? Inilah kita nak kaji. Jadi tapi tidak semestinya contoh seorang tu dah kahwin. Bila kita tengok, kita kaji kan kalau katakan ada banyaknya negatif, so sebenarnya kita nak bagi solution. Kita nak kita nak cari jalan penyelesaian macam mana kita nak selesaikan. Ibaratnya penomboran ni kita nak kaji hala tuju kehidupan kita. Contoh kalau kita nak pergi Kota Baru, kita dah tahu dah, Kota Baru ada traffic light kat sini, ada traffic light kat sini. So begitu juga dengan tarikh lahir kita ni, sebenarnya kita nak kajilah apa kelemahan kita dan apa kelebihan kita untuk kita keluarkan, macam tu. Okey, terima kasih Puan Nurul, satu penjelasan yang cukup menarik sebenarnya yang diterangkan kepada kita. Saya rasa Iman Nabila ni dah berpuas hati. Dekat komen pun dia kata memang macam betul lah, macam betul semua tu, menariknya. Okey, terima kasih dia kata. Okey, so kawan-kawan, saya nak berkongsi lah ni sebab saya dah dari tahun 2009 lagi saya tahu ilmu ni kan. okey, Saya kaji juga apa yang berlaku pada diri saya dan sahabat-sahabat saya kan. Saya tengok ada juga setengah tu kan kebanyakan lah. Saya biasanya ramai dapat customer dari suami isteri. Sebenarnya suami isteri yang mempunyai masalah. Jadi kadang-kadang dia orang tak tahu macam mana nak selesai. Jadi kebanyakan ada setengah tu bila kita tengok adanya berlakunya keganasan rumah tangga dalam bila kita kombinasi tu, adanya nombor chemistry. So kat sini lah sebenarnya kita nak cari solution. Macam mana ni nak buat? Kebanyakan orang stuck kat sini lah. Bila ada problem tak tahu cara macam mana. So sebenarnya kuncinya kita kena cari ilmu. Kena cari ilmu. Sebab ilmu Allah ni dia sangat luas. Ilmu menggali potensi diri ni adalah membawa kita semakin ke dalam diri, mengenal diri kita. Ilmu yang contoh saya cakap tadi, ilmu yang marketing bumi tu adalah ilmu yang semakin keluar diri. Tapi ilmu yang hari ni adalah ilmu makin ke dalam diri. Semakin kita kenali diri kita, sebenarnya semakin kita kenal dan yakin dengan pencipta kita lah sebenarnya. Okey. Alright, so nampaknya satu benda baru yang saya sendiri pun boleh dengar malam ni. Okey. Jadi nampaknya kalau kita tengok di ruangan komputer, ramai bagi tarikh lahir ni, mungkin nak suruh check juga ni. Kalau saya tengok ni, Wan Muhammad Zulmi pun bagi, Haziq pun bagi, ramai nak bagi ni. Ke Puan Nurul lagu mana? Nak terasa lagi ke lagu mana? Okey, mungkin kita boleh teras satu lagi lah. Laki ni Wan Muhammad Zulmi ni. Wan Muhammad Ilmi ni. Boleh. Okey. Alright, sementara menunggu Puan Nurul mengira tu, jadi kepada yang sedang menonton pada waktu ini, okey. Okey, tolonglah ataupun silalah share kepada sahabat-sahabat kita lagi. Kalau anda fikirkan ini satu rancangan yang beri manfaat kepada anda dan juga rakan-rakan anda di waktu ini ataupun selepas ini menontonnya, insya-Allah sebenarnya kita nak merancang dengan ilmu metafizik ni, kita boleh buat preparation, boleh merancang dengan lebih orang kata lebih tepat lah. Okey, nak kata 100% tu mungkin tak lah, tapi kita merancang dengan sekadarnya. Dengan pengiraan formula dan ilmu-ilmu ini, kita juga menjadi orang yang lebih kata bersiap sedia. Macam Puan Nurul kata tadi lah, kita boleh jangkakan depan tu ada berapa traffic light, lorong dan lagu mana,
Kita tidak redah lagi. Dengan ilmu pengiraan ni mungkin kita rasa okey kita kena berjaga-jaga di sini. Di depan lagi tu ada gapo, lebih kurang lagu tu lah. Kau lagu mana? Betul-betul. Analogi yang saya bagi ibarat tu. gini lah, kalau kita pergi klinik tu, kita bagi tahu, doktor saya ni sesama. Doktor pun tahu dah nak bagi ubat ke apa. Begitu juga dengan diri kita kan, kalau kita stuck ataupun lost dalam hidup kita cari ilmu, kita tahu diri kita ni, kita tahu dah apa yang kita nak buat solution macam mana. Macam itulah. Okay. Alright, so Wani pun kata saya pun nak. Okay, ramai yang nak ni. Okay, kalau anda nak, okay, kita akan tengok dulu. So macam mana Pak Nurul, dah dapat dah yang Berapa bulan tadi? Saya nak tengok yang siapa tadi, yang Muhammad Zuhilmi 4 hari bulan 2 1998. 4 hari bulan 2 1998. Dari mana? Asal dari mana? Asal dari mana ni Zuhilmi? Dia pelajar UiTM juga ni, tapi saya tak pasti dia daripada mana. Cucu royak ni. Awak daripada mana? Daripada mana ni? Wan Muhammad Zuhilmi. Okey, Wan Zulhilmi. Saya yakin Zulhilmi ni sebenarnya adalah orang yang kalau kecil-kecil dulu dia kategori hyperaktif, ataupun besar-besar sekarang ni dia adalah orang yang sangat aktif. Tak boleh duduk diam, tak boleh duduk dalam, contoh kalau dia kerja, dia duduk dalam satu tempat tu, kat meja dia tak boleh lah. Dia jenis seorang yang aktif punya orang. Dia seorang yang suka berada di luar office, di luar pejabat, di luar rumah, ataupun dia juga mungkin seorang yang suka travel, outstation. Lepas tu Zulhilmi ni juga adalah seorang yang kategori mata duitan. Mata duitan. Okey. Maksudnya seorang yang materialistik. Maksudnya orang ramai kebanyakan mungkin kita boleh belajar dengan dia macam mana cara nak buat duit, sebab dia mahir dalam buat duit. Dia mahir menganalisis sesuatu yang menguntungkan. Lepas tu dia juga duit mudah masuk, mudah juga keluar. So kena banyak belajar cara macam mana nak manage duit. Zulhilmi juga ada juga mempunyai bakat suara, boleh menjadi trainer, boleh menjadi motivator, juga seorang yang sangat bermisi visi bermatlamat, seorang perancang yang bagus. Lepas tu pandai pengurusan. Mungkin boleh, kalau kerja mungkin boleh berada dalam HR, pengurusan organisasi. Lepas tu Zulhilmi juga seorang yang mudah dikenali, mudah popular, suka juga kepada dunia kecantikan. Maksudnya dia sangat perfect lah, detail, perfectionist, detail, teliti. Lepas tu 639. Okey, Zulhilmi ni dia juga seorang yang sangat berdikari lah. Lepas tu biasa dia tak boleh buat bisnes joint, JV. Dia kena buat bisnes tunggal. Sebab dia ada pola, dia tak boleh JV punya orang. Dia kena bisnes seorang-seorang. Bisnes tunggal tapi dia ada pekerja-pekerja. Maksud saya macam itulah. Dia kena jadi bos. Okay. So dia tak boleh nak berkongsi bos, tak boleh jadi kapten dalam dua kapten dalam satu kapal lah. Betul. Dia kena, dia tu yang jadi leader. Okay. So bagaimana Zulhilmi? Nampak Zulhilmi suka dalam ruangan komen tu dia suka. Dia kata bab duit keluar tu betul lah. Jadi so kena banyak pandai manage duit lah. Kena ada duit. Okay, kena pandai. Okay. So kalau misal kata sebelum kita mungkin dapatkan beberapa lagi tarikh lahir ni, saya nak tanya Pak Nurul. So bagaimanalah kita ni menggunakan ilmu ilmu yang dikatakan metafizik ni untuk kalau student lah, di kebanyakannya yang menonton pada waktu ini adalah student-student saya, dan mungkin ada juga orang luar menonton. Jadi kaedah ini adakah boleh membantu kita untuk dalam konteks seorang pelajar
nak meningkatkan prestasi pendidikan dia ataupun meningkatkan dia punya pointer dan sebagainya, boleh tak lagu mana kita nak guna tu? Okey, gini dah. Bila kita belajar ilmu metafizik ni dia luas dan dia sebenarnya merangkumi banyak cabang. Salah satu yang saya bagi tahu melalui teknik penomoran, dan kedua juga kita boleh belajar tentang teknik ilmu minda ataupun positive thinking lah. Bagi untuk pelajar ataupun usahawan, bagi saya sangat membantu sebab pengalaman saya sendiri daripada saya seorang yang banyak masalah sehinggalah saya jumpa satu persatu kunci jawapan yang selama ni dari kita kecil sehingga besar, jawapan dia ada pada rahsia potensi diri kita. Jadi untuk pelajar ataupun usahawan, pelajar bagi saya sangat penting sebab zaman sekarang pelajar dia dah dah dilahirkan dalam dunia moden. Bila dia kalau kita zaman dulu-dulu tak apa lagi kan, sebabnya cara pendekatan orang-orang tua zaman dulu tu dia lain. Tapi zaman sekarang untuk pelajar, bila dia stres ataupun bila dia stuck ataupun dia ada masalah, kadang-kadang kat sinilah dia tak tahu macam mana. Bila contoh putus cinta, dah mula lost, mula tak nak belajar, tak nak sambung belajar kan. Ataupun dia mungkin energi mudah down, mudah lost lah. Maksudnya rasa kosong je, hati rasa kosong, minda kosong lah, sekali tak tahu nak buat apa-apa tu. Yang kebanyakan ada juga student stres sampai bunuh diri kan, sampai lari dari rumah sebab tak tahu. Jadi salah satu cara bila dia belajar, diberi ilmu macam ni, insya-Allah akan dapat membantu spiritual ataupun dalaman pelajar tu sendiri. Jadi bila dia ada masalah, senang. Masalah macam ni, kunci dia apa? Macam tu. Begitu juga untuk usahawan kan. Untuk usahawan biasa yang terutama yang terlibat dalam bidang bisnes lah. Bidang bisnes, kita kalau boleh kita nak lancar kan bisnes kita. Usahawan ni mungkin dia nak cari staff yang macam mana, orang yang elemen mana yang sesuai letak di bahagian HR ataupun finance, ataupun kita nak kenal lah satu persatu tim sale kita, watak, sikap semua. Jadi senang kita nak berkomunikasi dengan staff ataupun customer kita. Okey, so menarik tu. So kalau misal kata di tempat Puan Nurus ni bekerja lah, okey. Puan Nurus juga merupakan seorang banker lah. Okey, selain daripada perunding metafizik ni, beliau merupakan seorang banker lah. So bagaimana Puan Nurul menggunakan kaedah ini juga ke di tempat kerja untuk mengatur beberapa strategi kerja dan sebagainya? Okey. Alhamdulillah bila saya tahu kekuatan saya sebenarnya adalah sebab saya ada pola 768. Orang yang mempunyai pola 768 ni adalah orang yang dia boleh move apabila dia membuka peluang pekerjaan kepada orang. Jadi sebab biasanya orang yang membawa rezeki untuk dia. So saya adaptasikan kelebihan tu, saya rekrut kan. Saya rekrut, so di situlah saya tahu kekuatan saya. Saya pun maknanya downline ataupun tim sale saya tu yang membantu saya. Salah satulah. Dan salah satu juga saya mencari orang-orang yang memang sesuai dalam industri yang saya kerja sekarang lah. Saya cari orang yang memang sesuai dan dia mudah move dalam kerjaya dia. Dan alhamdulillah lah terbukti macam downline saya, alhamdulillah lah. Dia orang
sangat independen lah. Sangat berdikari. Alright, so terima kasih kepada Puan Nurul di atas penjelasan tu. Jadi sekiranya anda fikirkan ilmu ini ilmu yang berguna, so jangan stop untuk share kepada kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Dan mungkin ini adalah satu pertemuan ataupun edisi yang pertama yang sulung. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk bercakap banyak lagi sebenarnya ilmu-ilmu yang boleh kita gali. Dan pada malam ini kita bercakap tentang menggali potensi diri. Okey, soalan. Okey, sebelum saya nak bertanya soalan, mungkin juga kita boleh buka soalan ni kepada siapa saja menonton di waktu ini. Jika anda juga ada soalan-soalan yang hendak ditanyakan kepada Puan Nurul, boleh menaip di ruangan komen untuk insya-Allah akan dijawab dengan sebaik mungkin lah oleh tetamu saya itu Puan Nurul pada malam ini. Julung-julung kali kita bersiaran membicarakan tentang satu ilmu baru bagi saya, iaitu metafizik. Okey, metafizik. Terima kasih kepada yang sedang menonton. Okey, soalan okey, teruskan. Okay, saya nak berkongsi sikit kepada pendengar-pendengar yang bersama malam ni. Okey, salah satu juga kita boleh melalui ilmu metafizik ini kita boleh bantu anda yang mempunyai masalah anxiety ataupun trauma. InsyaAllah sebab banyaklah dalam ni. Biasanya dulu saya ada buat kelas, saya buat bengkel, dan ada juga saya buat kelas online melalui Zoom kan. Okey. Jadi kepada mereka yang mempunyai masalah lah, terutama sekali biasanya dalam rumah tangga lah, suami atau isteri yang mempunyai masalah keuangan yang kronik, insya-Allah bila saya bantu melalui kita tengok gabungan suami isteri, so kita boleh mencari solution. Sebab kat sinilah kita kena, bila suami isteri dia sangat-sangat penting, dia perlu ada penyatuan, penyatuan energi atau penyatuan elemen lah untuk dapat membantu membuka sesuatu yang dia tak tahu tu. InsyaAllah saya, sebab sebelum ni saya ramai sangat customer saya daripada hampir bercerai ataupun yang dah nak bunuh diri ni jumpa saya, alhamdulillah hidup dah semakin positif. Suami isteri yang banyak masalah, alhamdulillah kembali hingga dia kembali bersama, hingga dia orang sendiri, sampai saya pernah buat kelas menangis kan. Inilah dia rasa ilmu ni sangat memberi makna kehidupan baru untuk dia. Saya ada satu kes ni, seorang inilah customer saya hari tu. Okay. Saya buat kelas. Dia cakap sebelum ni kalau dia nak dapat kes pun, dia lawyer ni real story punya, dia lawyer. Dia kata nak dapat kes 20 kes sebulan pun susah, tapi bila dia dapat personal coaching dengan saya, alhamdulillah, dia cakap dengan sendirinya dapat 30 kes, tak tahu macam mana, dia cakap benda tu datang dengan sendirinya. So di sini juga, sebab tu saya cakap bila kita belajar ilmu potensi diri ni, insya-Allah dia juga akan membuka lorong baru ataupun membuka pintu rezeki. Memang tak ada kena mengena, tapi sangat-sangat membantulah dalam kehidupan kita. Okey. So satu benda yang menarik lah, pelajar pun boleh pelajari ilmu metafizik ni, nak tengok kecenderungan dia, dia minat gapo. Kalau misal kata budak-budak ada SPM, telah ambil SPM dah, jadi kita boleh tengok lah kecenderungan dia ke mana, apa yang dia minat tu boleh digabungkan dengan kekuatan dalaman dia, potensi yang dia ada tu. Begitu juga dengan Puan Nurul kata tadi, orang yang bekerja sebagai usahawan, even lawyer tadi pun begitu juga. Okay. Alright. So sangat-sangat menarik. Okay, sangat-sangat menarik. Cuma soalan yang berikutnya, okay, saya nak tanya, tapi pada masa yang sama tolong fikirkan, yang sedang menonton pada waktu ini, tolong fikirkan apakah soalan-soalan yang boleh anda tanya, sebab ini adalah satu rancangan yang percuma.
Okey, percuma yang kita share kepada anda. Baik, soalan yang saya nak tanya ni berkenaan ada orang bertanya tentang ilmu ni tak salah ke dalam sudut agamanya? Dia macam ada seolah-olah kata macam nak jadi ahli nujung pula. Lebih kurang lagu tu. Lagu mana Puan Nurul komen tentang ilmu ni? Lama lagi nujung pak belalang. Saya dah biasa dengar soalan macam ni. Contoh, tak salah ke? Syirik lah kan. Okay. So, saya nak inform macam ni. Syirik itu adalah sesuatu yang kita buat tapi kita tak tahu pun. Sebab ikut-ikutan. Contoh orang-orang dulu kan, syirik, contoh pergi kat kubur, minta doa, apa semua. Sebab dia tahu ada sesuatu energi atau kuasa lain yang boleh beri dia rezeki. Contoh. Jadi, apa yang saya nak bagi tahu, ilmu metafizik ni adalah kajian. Kalau macam tu, kalau orang kata syirik ke, kalau macam tu makan ubat Panadol pun boleh sembuh demam, syirik juga kan. Maknanya kita rasa Panadol tu yang boleh menyembuhkan kita. Sedangkan Allah yang menyembuhkan kita melalui bila jumpa doktor bagi Panadol. Maksudnya ada asbab dia, ada cause and effect. So ilmu metafizik ini macam ni juga. Maksudnya hanyalah kajian ke atas fenomena yang dah berlaku. So yang dah berlaku tu kita pun ambil sebagai contoh untuk yang ke depan hari. Bila orang ni ada elemen ni, apa yang sikap dia, watak dia, ke depan dia macam mana. Macam itulah maksud saya. Saya harap semua fahamlah apa yang saya nak sampaikan. Okey, maknanya kena faham. Ini adalah satu kajian yang telah pun dibuat, mungkin dari sudut pengalaman cerita-cerita yang terdahulu digabungkan dengan nombor-nombor, dia akan keluar satu possibility, tapi tak semestinya 100% betul. Okey, tetapi boleh dibuat sebagai panduan kepada kita lah, begitulah kan. Macam contoh kan kita ni rahsia kan, rahsia Allah ciptakan bumi. Lapisan bumi ada 7 lapisan, langit 7 lapisan langit, tawaf 7 tawaf, kita ada 7 hari, kita ada 7 pelangi, 7 cakra di badan kita. Maksudnya apa elemen nombor 7 ni apa? Maksud dia macam tu. Jadi situ kita nak kaji. Orang putih ni kan dia advance. Dia cari semuanya, dia kaji Al-Quran dan dia modernkan. Gitu. Jadi kita ambil contoh yang baik. Yang mana yang baik kita boleh ikut, yang mana yang tak baik kita jangan ni kan. Gitu. Okey, kita ada soalan di ruangan komen tu. Boleh kita baca di situ. Daripada Wani. Saya nak tanya, andai kata kita berminat ke arah sesuatu pekerjaan, tapi ada ke kemungkinan kita tak sesuai dengan pekerjaan itu? Dia minat. Contoh. Ramai yang nak jadi penyanyi. Ramai yang nak jadi penyanyi, nak jadi popular lah. Nak jadi artis. Dia minat untuk jadi artis, minat jadi popular. Tapi adakah saya ni sesuai jadi artis? Nampak nak jadi artis, itu contohlah. Ataupun mungkin pekerjaan macam lain. Lagu mana Puan Nurul melihat benda tu? Tapi boleh ke tak? Gitu. Biasanya gini dah. Insting kita ataupun gerak hati kita ataupun minat kita memang dah ada dalam, bila kita kaji dalam penomboran ni memang dah ada. Jadi begitu juga bila contohlah kita minat warna pink, minat warna biru. Rupanya yang dia minat tu sebenarnya dah ada, dah tercatat dah dalam penomboran ni. Jadi bila kita keluarkan melalui penomboran, kita jelas dan kita yakin. Faham tak maksud saya? Jadi kebanyakan apa yang kita minat tu adalah dah memang selari dengan gerak hati yang Allah dah bagi kat kita, idea yang Allah dah beri kat kita. Sebab dalam hidup kita ni sebenarnya kita ni adalah saling bergantungan. Kita saling melengkapi. Ibaratnya macam jigsaw puzzle lah kan. Orang ni bentuk macam ni, yang ni bentuk jigsaw puzzle bentuk yang tak sama, tapi bila kita satukan, ianya lengkaplah sebuah kehidupan. Begitu juga dengan penomboran. Ada orang kemahiran dia
mengajar. Ada orang kemahiran dia adalah bidang doktor. Maknanya semua kita ni sebenarnya adalah bergabung. Bila kita faham kekuatan masing-masing dan kita tahu kekuatan kita, kelemahan diri kita, jadi sebenarnya kita akan lebih menghormati orang lain sebab Allah dah anugerahkan bakat dan kemahiran seseorang tu berbeza-beza. Jadi perbezaan ni lah sebenarnya kita saling lengkap melengkapi. Macam tu. Jadi tak adalah bergaduh, oh kau lebih kat situ, aku lebih kat sini, tu tak ada macam tu sebab kita dah, oh Allah dah anugerahkan. Kita jadi semakin rasa bersyukur sebab kita ada pelengkap. Maknanya apa tu, kita lebih redha lah apa yang Allah dah anugerah kepada kita. Kita bersyukur dan kita nak gunakan kekuatan kita tadi, kelebihan kita tadi. Okey, alright. Saya harapkan Wani berpuas hati dengan jawapan Puan Nurul tadi. Dan saya pun bersetuju. Kadang-kadang apa yang kita rasakan itu adalah naluri kita yang sebenarnya perlu kita kembangkan lagi. Di dalam diri kita ni dah ada dah. Cuma kita nak asuh, kita nak didik, kita nak panggil nak polish lagi supaya jadi lebih molek. Yalah, bila seseorang dilahirkan Allah tak bagi lahir-lahir ada duit 1 guni contoh, ada harta karun sekali bila dilahirkan. Tak ada, Allah tak bagi harta. Tapi apa yang Allah bagi kat kita adalah potensi diri, kemahiran diri. Bila seseorang tu membesar, kita dah nampak budak ni cenderung suka bercakap kan, ataupun budak ni pandai melukis. Sebenarnya Allah memberi kita potensi diri kita. So potensi kita ni lah kita nak gunakan bagaimana untuk menjana duit semula. Maknanya kita cari ilmu itu ditukarkan kepada duit. Jadi di sini kadang-kadang kita setengah student kan dia blur, tak tahu apa, dia celaru, dia orang panggil kecelaruan identiti. Nak buat apa, nak buat A ke nak buat B ke. So di sinilah bila kita jelas, kita yakin kan, kita keluarkan. Jadi kita fokus kepada kemahiran kita tadi, bakat kita tadi, apa yang Allah dah beri, yang dah Allah anugerahkan kepada kita, potensi diri kita tadi. Ya, okey. Alright, saya setuju sangat. Saya pun nak tambah sikit lah. Saya kalau boleh kita menyeru jugalah kepada organisasi-organisasi yang berada di sekeliling kita ni. Sebab ada juga di kalangan bos-bos ni, dia melihat dari satu sudut sahaja. Okey, dia nak melahirkan orang yang berbentuk A saja, sedangkan kita ni pelbagai jenis skill, kebolehan, knowledge yang pelbagai, seperti mana potensi diri yang kita kembangkan mengikut masing-masing. Okey, dan berilah satu kredit yang mengikut potensi dan kelebihan dan keistimewaan. Jadi ramai juga di kalangan di organisasi, tak kira lah swasta atau kerajaan, kadang-kadang dia nak melahirkan macam suatu seolah-olah robot. Dia nak lahirkan macam satu jenis saja. Dia tak fikirkan tentang orang ni bagusnya dalam bentuk yang mana dan dia boleh menyumbang dalam bentuk yang mana. Macam saya setuju sangat yang Puan Nurul bagi tahu tadi, kita ni seperti jigsaw puzzle. Kita bentuk yang lain, tetapi disebabkan bentuk kita yang lain itulah kita boleh melengkapkan satu apa kata ni, frame yang secara keseluruhannya. Jadi kalau kita duk main gambar tular, tak boleh juga. Kita adalah complement each other. Kita adalah memberi satu pelengkap kepada yang mengikut kebolehan masing-masing. Gitulah lebih kurangnya. Okey. Ada lagi Puan Nurul nak share dengan kita? Okey. Setakat ni tak ada, cuma saya nak saya nak bantulah pada siapa-siapa yang ada masalah ke kan. Kalau hok mana duk Kelantan mungkin boleh jumpa dengan saya lah, sebab office saya di Teliput je atas BSN. Siapa-siapa yang nak dapatkan personal coaching pun boleh hubungi saya direct, ataupun untuk owner business kan, dia nak bagi team ataupun staff-staff dia termotivasi dengan kita tahu ilmu metafizik ni, mungkin juga bolehlah hubungi saya
Ataupun boleh hubungi melalui Sefirman pun boleh. Okey, kalau kita bagi nombor telefon boleh ke sini? Boleh. Okey, berapa? 011. Nombor tu boleh? Boleh. 011 11 42 69 76. Okey, so saya nak tulis. Siapa-siapa yang nak dapatkan ni lah, personal coaching ataupun nak berhubung dengan saya sendiri, boleh hubungi 011 42 69 76. Oh, 76. Okey, silap nanti. Saya tulis dah kata 46. Oh, 76 bukan 46. Silap nanti saya tukar balik. Okey, sekejap. Okey, ini adalah nombor Puan Nurul. Sekiranya anda berminat untuk mendapat perkhidmatan ataupun perundingan daripada Puan Nurul, insya-Allah boleh kontak direct. Ini saya bagi nombor direct ni 011 1142 6976. Jadi kepada mereka yang mengalami masalah rumah tangga, contohnya masalah bisnes, okey, masalah pembelajaran, okey, yang nak cari jodoh, ini pun menarik juga. Yang nak cari jodoh, mungkin kita akan ada satu spesifik tajuk tentang metafizik dan jodoh lepas ni. Kau gana? Boleh. Boleh. Tajuk yang sangat menarik. Okey, sebab kita tahulah learn ini ada nak cari jodoh, ada yang nak berpoligami. Okey, boleh kita masukkan juga tak? So menarik juga akan dibincangkan lepas ni. Jadi jangan jangan seriklah ataupun terus melekat dengan saya. InsyaAllah saya akan jemput lagi Puan Nurul untuk bersama dengan saya membincangkan banyak lagi isu-isu yang membicarakan tentang potensi diri, metafizik dan bagaimana kita nak merancang ke arah masa depan kita menggunakan ilmu baru ini. Okey, ia adalah ilmu berdasarkan kajian, bukan ilmu yang membuatkan kita salah dari segi akidah dan sebagainya. Itu saya jaminlah kepada anda yang sedang menonton ini. Baik, kata-kata akhir daripada Puan Nurul kepada mereka yang sedang menonton pada ini. Silakan. Okey, kata-kata akhir. Okey, saya cuma nak berkongsi tips je. Yang akhir ni, tips ni sangat power. Ini memang tak ada kaitan dengan nombor. Cuma saya nak berkongsi, okey, kepada siapa-siapa yang sekarang ni sedang dalam masalah, sedang dalam dilema, stuck, lost. Perkara pertama yang kita perlu buat kalau kita nak keluar dari comfort tu adalah bersyukur. Cuba ucapkan macam ni. Okey, setiap hari cuba tengok perkara yang kita syukurkan. Contohlah, ya Allah, aku bersyukurnya hari ni aku dapat bangun dengan semangat dan dengan dapat ilmu baru hari ni. Alhamdulillah, bestnya hari ni saya sangat luar biasa positif. Cuba amalkan yang ni dalam tempoh 7 hari. 7 hari je saya nak tengok, nanti akan berlaku satu miracle ataupun keajaiban. Ucap je terima kasih kepada semua perkara ataupun semua perkara tu, contoh orang, mak ayah kita, suami, isteri, anak-anak, terima kasih je. Tak perlu ucap apa-apa, terima kasih je. Dan kepada diri kita sendiri juga, terima kasih sebab selama ni bersama dengan kita sendirilah. Berterima, teknik ni sangat power. InsyaAllah ianya adalah akan membuka satu lembaran baru dalam hidup kita. Dan saya doakan kepada sahabat-sahabat saya di luar sana, bila kita diuji dengan masalah ataupun sekarang kan COVID kan, sentiasalah berfikiran positif dan carilah ilmu. Cari ilmu sebab ilmu Allah tu sangat luas. Cari ilmu spiritual, ilmu dalaman, macam tu. Okay. Tu je lah kata-kata akhir saya. Semoga kita selepas ni akan terbuka pintu rezeki ataupun semakin hidup bahagia, kaya dan berjaya. Terima kasih juga untuk Sefirman sebab jemput saya malam ni. Okey. Alright, so terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Nurul kerana sudi untuk bersama dengan kita ni. Okey. Membicarakan satu ilmu yang baru, metafizik, menggali potensi diri
Dan mungkinlah kepada anda yang tertanya-tanya bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah, boleh hubungi Puan Nurul seperti mana yang ada di paparan. Saya tunjuk sekali lagi, 0111426976. Ini adalah nombor telefon direct, nombor telefon yang anda boleh kontak sekiranya anda ingin mendapat perkhidmatan ataupun khidmat rundingan daripada beliau. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, kepada student-student saya, kepada rakan-rakan sahabat yang juga masuk tadi, yang telah pun sama-sama memeriahkan malam ini. Tajuk yang kita bincangkan cukup menarik. Okey, cukup menarik dan ilmu baru kepada kita semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Saya Firman Hajmah mengucapkan selamat berpuasa, selamat mengamalkan ibadat-ibadat lain di bulan yang cukup mulia ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Puan Nurul dan semua sekali ya. Assalamualaikum.